sejahtera. Salam sejahtera. Tajuk untuk kelas ketiga ini ialah kerjasama politik dalam kalangan anggota ASEAN. Okey. So dalam konsep kerjasama politik di ASEAN, pelajar mesti ingat tiga perkara. Pertama sekali, pelajar mesti ingat konsep SOFAN. Okey, SOFAN bermaksud zon yang aman, bebas dan berkecuali. Okey, dalam bahasa Inggeris ialah zone of peace. Okey, ini zone of peace, freedom, F ini untuk freedom, and neutral. Okey, maksudnya dia nak wujudkan serantau yang aman tanpa sebarang peperangan, huru-hara, kacau bilau. Yang kedua, mesti bebas, iaitu tidak ada ancaman kuasa-kuasa luar yang boleh menjejaskan kedaulatan negara-negara tersebut. Dan akhir sekali kita lihat dia mestilah berkecuali, maksudnya dia tidak memihak kepada mana-mana blok. Tak kiralah kuasa barat ke timur ke. Negara-negara ASEAN mengambil keputusan untuk mengamalkan konsep SOFAN ini untuk menjamin keselamatan politik serantau. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajar mesti ingat SEANWFZ yang bermaksud Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara. Southeast Asia, and ini Nuclear Weapon Free Zone. Nampak tu? Kita tahu bahawa sekarang zaman mencipta senjata nuklear, semua negara berlumba-lumba untuk mencipta senjata nuklear. Jadi apa keputusan yang diambil oleh anggota negara-negara ASEAN ialah wujudkan satu persefahaman bahawa kawasan Asia Tenggara ini mesti bebas daripada senjata nuklear. So mereka mewujudkan kerjasama politik dengan mengamalkan konsep yang kedua ini. Konsep yang ketiga ialah ARF, iaitu Forum Serantau ASEAN, ataupun dalam bahasa Inggerisnya ASEAN Regional Forum. Jadi ini ialah satu bentuk forum yang kita lihat bagaimana mereka mengadakan rundingan untuk menyelesaikan masalah-masalah politik. Baik, kemudian dalam pelajaran, cikgu akan terangkan satu persatu tentang hal-hal ini. Jadi sekarang saya nak tekankan di sini, bila kita bincang tentang kerjasama politik antara negara-negara ASEAN, pelajar mesti ingat tiga perkara, iaitu SOFAN, SEANWFZ dan ARF ni. Baiklah, sekarang kita lihat satu persatu. Mula-mula sekali, cikgu nak terangkan apa itu SOFAN. Jadi seperti yang saya katakan tadi, SOFAN ialah zon yang aman, bebas dan berkecuali. Dan konsep SOFAN ini disuarakan oleh Malaysia dalam Deklarasi Kuala Lumpur pada tahun 1971, dan semua negara-negara anggota ASEAN setuju dengan konsep ini. Baik, pelajar, saya nak tarik perhatian anda kepada deklarasi-deklarasi yang cikgu akan sebut dalam pelajaran-pelajaran yang sebelum dan selepas ni. Ingat tak, dalam kelas kita yang lepas, penubuhan ASEAN itu berasaskan kepada deklarasi Bangkok, kan? Saya nak pelajar catat semua deklarasi ini kerana saya akan buat satu pelajaran untuk memberi penekanan dan penerangan tentang deklarasi-deklarasi ini. Jadi ingat, yang hari ini kita akan lihat, yang telah kita lihat ialah Deklarasi Kuala Lumpur, yang mana konsep SOFAN diutarakan.
Jadi dengan adanya konsep SOFAN ini, Asia Tenggara diisytiharkan sebagai zon yang aman, bebas dan berkecuali. Dalam bahagian objektif SOFAN, pelajar mesti ingat 3 objektif, iaitu menjamin keamanan dan kestabilan politik rantau Asia Tenggara. Itu ialah objektif SOFAN. Okey. Pertama. Yang kedua ialah untuk menyelesaikan sebarang pertikaian di Asia Tenggara secara rundingan, kerana kita perlukan penyelesaian secara aman. Okey. Negara-negara ASEAN tidak akan memberi bantuan ketenteraan, ya, tiada bantuan ketenteraan untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam negara-negara ASEAN. Itu pelajar mesti ingat. Okey, segala penyelesaian tentang masalah politik adalah dibuat secara rundingan, aman. Dan yang ketiga ialah untuk mengelakkan campur tangan kuasa-kuasa besar, ya. Kita negara-negara ASEAN ni dia tidak mahu percaturan politik, kan. Kita tahu dulu kalau ikutkan sejarah, berlaku perlumbaan kuasa-kuasa luar untuk menguasai, ya, negara-negara di timur. Jadi sekarang semua negara ASEAN ni, 10 buah negara tu mengambil keputusan untuk bekerjasama, dalam kalangan mereka untuk mengelakkan campur tangan kuasa luar, menggunakan apa cara pun untuk menguasai negara-negara tersebut. Jadi saya nak pelajar ingat apa 3 objektif utama SOFAN ini, ya. Okey, seterusnya konsep SOFAN ini memberi kuasa kepada anggota-anggota ASEAN untuk memastikan tiada kuasa luar yang bertapak di mana-mana negara anggota ASEAN yang boleh memberi ancaman ataupun menjejaskan keselamatan negara itu ataupun negara mereka. Okey, kalau kita ada tentera asing berada di mana-mana negara di sekitar, negara jiran, kawasan serantau itu, ini merupakan satu ancaman. Sebab tak kira lah bila-bila masa pun mereka boleh melancarkan serangan ke atas negara itu. Okey, macam dulu kita ingat lagi kan sejarah bagaimana tentera Jepun menggunakan negara Thai untuk menyusur masuk ke semenanjung Tanah Melayu, kan, ke Malaysia, kan. Okey, so sekarang kita akan berasaskan kepada perkara-perkara itulah, berasaskan kepada sejarah itulah, semua negara-negara di ASEAN mengambil keputusan untuk mengingatkan antara satu sama lain, jangan benarkan mana-mana kuasa asing, tentera asing berada di sekitar serantau ASEAN. Itu adalah konsep SOFAN. So dengan berasaskan itu, tentera Amerika Syarikat yang berada di Filipina itu telah berundur. Okey, so setelah selesai kita lihat konsep SOFAN, kita masuk ke konsep kedua, iaitu zon bebas senjata nuklear Asia Tenggara. Jadi seperti yang saya katakan tadi, sekarang zaman berlumba-lumba untuk mencipta senjata nuklear. Jadi negara-negara ASEAN mengambil keputusan untuk tidak membenarkan mana-mana kuasa yang ada senjata nuklear ini menjadikan tempat ini untuk percaturan politik mereka, tempat untuk menguji senjata ataupun tempat untuk menyimpan dan sebagainya. Okey, jadi negara-negara ASEAN mengambil keputusan tidak akan melibatkan diri dalam menghasilkan senjata nuklear. Okey, ini adalah untuk menjamin kestabilan politik dan keselamatan rantau ini. Dan konsep ini ditimbulkan semasa persidangan Menteri-Menteri Luar ASEAN pada tahun 1987 dan diterima sebulan suara. Apakah matlamat SEANWFZ ni? Untuk membebaskan rantau Asia Tenggara daripada percaturan politik kuasa-kuasa besar, okey, terutamanya dalam hal senjata nuklear, kemungkinan perlumbaan senjata nuklear dan menjamin keselamatan perairan.
Sebab kita semua sedia maklum betapa bahayanya senjata nuklear ni. Jadi kita nak menjamin, negara-negara ASEAN nak menjamin keselamatan perairan dan juga kestabilan, kestabilan keamanan rantau Asia Tenggara. Oleh itu, 3 matlamat konsep SEAN WFZ telah diutarakan. Baik, yang ketiga yang mewujudkan kerjasama politik antara negara-negara ASEAN ialah Forum Serantau ASEAN ataupun kita panggil ARF. Forum ini ditubuhkan pada tahun 1993 dan tujuan utama adalah untuk mengadakan dialog politik dan juga perbincangan antara negara-negara anggota sekiranya wujud sebarang masalah politik yang boleh menjejaskan keselamatan, mana-mana ancaman daripada negara luar. So dengan serta-merta forum ini akan dipanggil untuk membuat satu perbincangan untuk mencari jalan penyelesaian. Objektif forum ni adalah untuk mengadakan dialog dan rundingan secara aman untuk menyelesaikan isu politik dan keselamatan untuk kepentingan negara-negara anggota, keselamatan rantau Asia Tenggara. Selain itu juga untuk memberi sumbangan bermakna, signifikan bermakna untuk memupuk keyakinan dan menjalin hubungan diplomatik di rantau Asia Pasifik. Maksudnya bukan dia terhad kepada Asia Tenggara rantau Asia Pasifik. Jadi lebih luas forum serantau ASEAN ni. Jadi perbincangan bersama dengan semua negara anggota untuk menjamin keselamatan dan keamanan rantau Asia Pasifik. Jadi bolehlah disimpulkan bahawa ARF ini merupakan forum rundingan yang efektif untuk menggalakkan dialog secara terbuka untuk hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama politik dan keselamatan di rantau Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Jadi topik-topik yang dibincang dalam ARF adalah pengawalan nuklear, itu yang topik utama, kerana seperti yang saya sudah beritahu dalam slide saya yang sebelum ini, memang inilah isu utama. Sekarang semua negara luar itu berlumba untuk mencipta nuklear. Jadi dalam topik pengawalan nuklear, anggota-anggota membincangkan tentang cara mencari menggalakkan penyelesaian untuk masalah nuklear di Semenanjung Korea. Penciptaan tenaga nuklear di Korea tu bagaimana dia boleh dielakkan ataupun untuk memastikan dia tidak menjadi satu ancaman kepada serantau. So di dalam ARF tu, dalam forum itu dibincang tentang hal pengawalan nuklear. Yang kedua, menangani ancaman keganasan. Pada masa ni juga berlaku banyak isu berkaitan dengan keganasan. Pelajar bolehlah masuk Google dan letak di situ keganasan. Nanti pelajar akan dapati apakah keganasan-keganasan yang kini menjadi ancaman kepada dunia. Dan dalam ARF dibincangkan juga masalah keselamatan dan konvensyen anti keganasan. Jadi nampaknya isu utama yang dibincangkan dalam ARF itu ialah berkaitan dengan nuklear, keganasan demi menjamin keselamatan, keamanan rantau Asia Tenggara ataupun ASEAN. Jadi untuk wujudkan satu kestabilan dalam bahagian politik di negara-negara anggota. Sebagai rumusan pelajaran hari ini, cikgu nak menekankan kerjasama politik dalam kalangan anggota ASEAN mengutarakan 3 konsep, iaitu SOFAN, SEAN WFZ dan ARF yang kita sudah lihat secara detail tadi. So dengan itu saya mengucapkan terima kasih dan sehingga kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang.
Sekian, terima kasih.